Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, so lebih dahulu saya mengucapkan minta maaf lah sebab hari ini saya lambat nak post video. Okay, sebab hari ni Maha Johor dari guru-gurunya dah start gotong royong lah. Okay, untuk nak setting kamu punya kelas dan juga kamu punya asrama dan sebagainya. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung kita punya topik perbincangan kita dalam bab 5 iaitu bab gerakan berkenaan dengan konsep inersia. So pada kelas Ahad yang lalu kita telah pun melihat dan juga membincangkan secara ringkas berkenaan dengan jangka detik. Okey, bagaimana kita nak menentukan hal laju, bagaimana kita nak menentukan pecutan, okey, dengan menggunakan data yang diberikan oleh Peter detik. Okey, dan kita pun dah maklum 1 detik itu bersamaan dengan 0.02 saat. Okey, sebab apa? Sebab 1/50 Hz tenaga yang digunakan untuk menghasilkan 1 detik tersebut. Alright. Nah, kita pun melihat apa yang dimasukkan dengan hal laju seragam, okey, nyah pecutan dan juga pecutan positif. Okey. So, hari ini kita tengok kepada inersia. So, bila kita sebut perkataan inersia, okay, saya rasa perkataan ini selalu kamu dengar jugalah. Okay, mungkin dekat lorong-lorong TV, radio dan sebagainya. Okay, so dan kamu juga sentiasa mengalami inersia. Okay, so bila kita katakan inersia ni, dia ada kaitan dengan hukum gerakan Newton. Okay, so dalam fizik, hukum gerakan Newton ni ada 3. Okay, di mana hukum gerakan Newton yang pertama ini dia merujuk kepada inersia. Di mana hukum gerakan Newton yang pertama ini menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asal sama ada pegun atau dalam gerakan jika tiada daya luar bertindak ke atas objek tersebut. Okey, so sekali sebut hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa objek, sesuatu objek akan kekal. Okey, sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya. Okey. So sama ada keadaan asal tersebut ini pegun ataupun dalam gerakan jika tiada daya luar yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, sebagai contoh yang paling mudah hari ini kita dalam kereta. Okey, so bila kamu dalam kereta ayah kamu, okey, so kamu masuk dalam kereta ayah kamu start engine dan ayah kamu secara perlahan akan mula bergerak, okey, menyusuri jalan raya. Okey, so bila ayah kamu sampai ke satu persimpangan, okey, dia nak masuk ke kanan, okey, kamu akan dapati ayah kamu dia akan memperlahankan kenderaannya. Okey, sampailah dia berhenti, dia akan belok ke kanan. Okey, let's say lah, okey, ayah kamu tengah mecut, okey, tengah laju atas jalan raya. Okay, tiba-tiba seekor haiwan melintas, contohlah kucing. Okay, kucing melintas, tiba-tiba zap gitu. Okay, so apa reaksi kita? Yang sedang memandu kita akan terkejut. Okay, dan kita akan terus tekan brake. Okay, untuk nak memberhentikan kenderaan dengan secara cepat. Okay, sudden. So bila ayah kamu tekan je brake kan sebab terkejut kucing. Oh, pocok kucing melintas. Okay, dia tekan je brake. Kamu akan dapati yang kamu serta semua penumpang dalam kereta tersebut akan bergerak ke hadapan. Allahu Akbar. Okey. Bergerak ke hadapan. Okey. Semak gitu. Okey. So kenapa kamu bergerak ke hadapan? So itulah yang dipanggil sebagai inersia. Okey. So sekali lagi saya rujuk kepada hukum gerakan Newton yang pertama tadi yang menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun ataupun bergerak jika tiada daya luar yang bertindak ke atas objek tersebut. Berarti ketika mana kamu dalam kereta ayah kamu dan kereta itu pun bergerak. Okay? So bila kereta itu bergerak, berarti kamu yang berada dalam kereta tersebut pun akan bergerak bersama-sama dengan kenderaan tersebut. Okay? Bukan hari ini kamu dalam kereta, kamu statik, tidak. Okay, bila kamu dalam kenderaan dan kereta itu pun bergerak, maka kamu pun turut bergerak bersama-sama dengan kenderaan tersebut. Okey, dan bila masa kenderaan tersebut berhenti, okey, secara mengejut, okey, bila kereta tu stop fully, okey, stop secara emergency, kena ingat bahawa bila kereta tu stop, kamu ni
untuk satu ketika masa masih lagi bergerak. Okey. So bila kenderaan bergerak, kamu yang dalam tu pun akan bergerak bersama dengannya. Okey. Tetapi bila kenderaan tersebut dia suddenly stop, bila dia berhenti tiba-tiba, kamu yang berada dalam kenderaan tersebut secara sementaranya ataupun dalam satu ketikanya kamu ni masih lagi bergerak. Okey. So bila kenderaan itu berhenti mengejut, kamu ini masih lagi bergerak. Okey. So bererti kat sini kamu ini mempunyai inersia. Okey, kamu membawa satu daya inersia, okey, yang sama dengan kenderaan tadi. So bila ada daya luar yang memberhentikan kenderaan tersebut, okey, maka kamu ini mempunyai inersia yang besar. Okey, maka untuk nak menzerokan, okey, nak menghapuskan inersia tersebut, maka apa reaksinya? Bila kenderaan berhenti, kamu pun akan bergerak ke hadapan. Okey. So bila kita jalan begitu kan, dia tiba stop. Okey, dia tiba-tiba dia stop mengejut, orang yang dalam itu masih lagi bergerak. Okey. Orang yang dalam itu masih lagi bergerak. So bila kenderaan stop, maka dia akan menghabiskan gerakannya tersebut dengan tindak balas dia akan ke hadapan. Itulah inersia. Okey. Sebab itu dikatakan kat sini inersia merupakan sifat semula jadi sesuatu objek yang berjisim untuk menentang sebarang perubahan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak. So berarti inersia ini merupakan satu sifat semula jadi, satu objek yang berjisim, okey, objek yang berjisim untuk menentang sebarang perubahan daripada keadaan asalnya. So bila dia sedang dalam keadaan bergerak, tiba-tiba ada satu benda yang memberhentikannya, so dia akan menentang perubahan tersebut, so dia akan bergerak ke hadapan. Okey, so ini ialah inersia. So that's why bila kamu dalam bas, okey, bila bas berhenti, kamu akan bergerak ke hadapan. Sebab apa? Sebab itulah inersia. Okey, nah inersia ini dia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi faktor paling utama ialah faktor jisim. Okey. Okey, so secara amnya semakin besar jisim satu objek, maka semakin besarlah inersia objek tersebut. Contoh kita ambil gajah dan juga kancil. Okey. So gajah dan juga kancil. Okey, di mana gajah berjisim besar, kancil ni berjisim kecil. Okey, bila kedua-dua haiwan ini, gajah dan juga kancil ini berlari. Okey, berlari dalam satu straight line. Okey. Dan tiba-tiba pula ada selekoh ke kiri. Okey. Bila kamu dapati bila tiba-tiba ada selekoh ke kiri, kita akan dapati bahawa kancil ini dia lebih mudah untuk nak belok ke kiri. Okey, manakala gajah tadi yang dah lari laju tadi ni, dia akan mengalami masalah. Sebab bila dia kena belok ke kiri, dia akan terlajak lebih sikit ke depan baru dia boleh belok ke kiri. Sebab apa? Sebab gajah ini inersianya besar. Sebab apa inersianya besar? Sebab jisimnya besar. The same thing kita tengok kepada lori versus kereta. Okay. So lori dan juga kereta dalam satu jalan raya yang sama, yang lurus. Okay. So bila sampai ke satu selekoh, okay, kamu akan dapati orang yang memandu kereta dia lebih mudah untuk nak selekoh. Okay. Dia je break sikit dia boleh selekoh. Tetapi kalaulah lori, okay, yang mempunyai jisim yang besar, bila masa dia dah pun memandu dalam satu straight line dan dia terpaksa memelok ataupun terpaksa selekoh, dia akan mengambil masa. Dia akan mula break daripada awal. Dan kalau kamu dapati betul-betul, lori ni dia akan ambil side sikit untuk dia nak selekoh. Sebab apa? Sebab lori dia mempunyai jisim yang besar. Berarti jika dia bergerak, dia juga membawa inersia yang besar. Dan jika lori itu terpaksa berhenti tiba-tiba ataupun terpaksa nak ambil selekoh tiba-tiba, maka bila dia break, dia akan break lebih awal daripada kereta. Sebab lori kalau dia break sama ketika dengan kereta, memang confirm dia akan terbabas. Okey, sebab inersia yang besar. So untuk dia nak menentang perubahan inersia, dia perlu mengambil masa. Okey, dia perlu nak dia kena ambil awal sikit untuk dia nak break tu jika dibandingkan dengan kereta. Okey, the same thing macam kapal. Okey, kapal apa? Kapal laut. Okey. Kapal laut yang besar. Okey, macam kapal kargo ataupun kapal cruise. Okey. So dia dah berlayar atas laut. Okey, dah berlayar atas laut. Okey, tiba-tiba dah nak sampai ke satu pelabuhan. Okey. So bila mana dia dah hampir sampai ke pelabuhan,
Okay, kalau kamu perasan siapa yang pernah naik kapal besar atau kapal laut atau cruise, okay, selalunya kapten itu dia akan matikan enjin kapal tersebut lebih awal sebelum dia sampai ke pelabuhan. Okay, dan walaupun dia dah matikan enjin lebih awal, tapi kapal tersebut masih lagi bergerak ke hadapan. Kenapa? Sebab inersia. Okay, so ini satu benda yang semula jadi yang natural. So inersia ini yang akan menggerakkan kapal tersebut walaupun enjin dah off. Okay, sampai ketika bila dah lama-lama baru dia akan dissipate, dia akan hilang. Okay, so apa ni, the same thing macam kapal terbang. Okay, di mana kapal terbang bila dia nak mendarat, okay, dia darat dia saja, dia sentuh sahaja, dia touchdown sahaja, dan pasti kamu akan dapati bahawa apa yang kapten akan buat, dia akan buka flap. Okay, siapa yang biasa duduk dekat tepi sayap, kamu dia akan buka flap ke atas, sap gitu. Okay, sebab apa? Kalau kapal terbang pun mempunyai jisim yang besar, bererti inersia yang besar. The moment dia touchdown, okay, walaupun enjin kapal terbang tu off sekalipun, inersia itu sangat besar yang akan dibawa oleh kapal terbang tersebut. So untuk nak mengurangkan kesan inersia pada kapal terbang, maka kapal terbang dia selalunya ada additional brake. Okay, selain pada brake biasa, dia ada air brake. Okay, so dia akan buka flap dia. So, rintangan angin daripada opposite side akan mengurangkan inersia kapal terbang tersebut, menjadikannya lebih perlahan. Okay, so faktor ini sangat penting bila kita nak, aku kata macam nak mencipta sesuatu. Okay, aku kata macam nak untuk safety precautions. Sebab jisim berkadar terus dengan inersia. Berarti bila jisim besar, maka inersia pun akan menjadi besar. Okay, so bila inersia ni besar, so kita kena pandai manuver. So siapa yang itulah kenapa kalau ambil lesen memandu, lesen kereta lain, lesen lori lain, lesen bas lain. Okay, sebab apa? Sebab nak handle, okay, nak handle kenderaan tersebut bukannya mudah. Dia memerlukan kepakaran dan juga skill. Okay, dia kena faham dia punya kenderaan macam mana. Okay, so bila kamu nanti dah boleh mandu, kamu boleh bezakan, bawalah kereta kancil ataupun kereta Viva, comparekan bawalah kereta macam Velfire. Okay, kalau lebih bawalah lori. Okay, kamu akan pasti kamu akan lebih sukar nak kawal kenderaan yang berat. Okay, terutama bila diseleko dan sebagainya. Okay, sebab apa? Sebab inertia. Okay, betul sama macam saya pun besar. Okay, kalau saya comparekan dengan Shimi yang kurus kering tu. Okay, kami berlari atas satu track padang. Okay, tiba-tiba kena seleko ke kanan, confirm Shimi boleh pintas saya. Sebab apa? Sebab bila saya kena seleko, saya terpaksa mengambil beberapa step ke depan untuk saya nak seleko juga, sebab saya besar. Bila saya mempunyai jisim yang besar, maka saya punya inersia pun besar. Okay, so ini tentang inersia secara ringkas. Okay, so bagaimana hari ini kejadian bila kita tiba-tiba ke hadapan apabila kenderaan berhenti. Okay, kenapa hari ini objek yang besar terlajak, tiba-tiba terlajak dekat seleko, terlajak. Okay, betul kan? Kamu tengok kalau macam haiwan yang pandai daripada pemangsa nak larian, daripada mangsa tu nak lari daripada pemangsa. Okay, kalau mangsa itu dia kecil, pemangsa tu besar, selalunya dia akan trik dengan buat zigzag. Okay, dia pandai. Okay, kalau mangsa yang pandai, dia akan lari zigzag. So kalau pemangsa tu besar, kalau mangsa lari dalam kata zigzag, maka inersia akan menyukarkan pemangsa untuk nak mengejar mangsa. Okay, so ini ialah perfahaman secara ringkas tentang inersia. The same thing, okay, bila kita bergerak, okay, bila kita berjalan, okay, bukan sekadar kita saja berjalan, tapi otak kita berjalan, jantung kita berjalan, hati kita berjalan. Okay, so organ-organ dalam kita pun berjalan. Sebab itulah kenapa ada kamu selalu dengar kan, okay, jangan main kepala, okay, jangan main hayun-hayun kepala. Sebab apa? Sebab ini melibatkan inersia. Okay, dalam kepala kita ada otak. Otak kita ni bukannya fix, okay, dia macam terapung, di mana dia ada support dia macam apa, macam satu ada 3 lapisan, dan dalam tu ada air. Okay, dia seolah macam swimming pool. Okay, so bila kita bergerak, otak kita pun bergerak. Bila kita berhenti, otak kita mempunyai inersia di mana dia akan ke depan sedikit baru dia akan stop. Okey, kalaulah kita selalu main kepala kawan kita hayun, okey, apa yang akan berlaku ialah otak tersebut dia juga akan mengalami trauma. Okey, sebab bila terlalu kuat pergerakan, terlalu laju,
maka berlakunya inertia dia boleh menyebabkan otak kita ni berlanggar dengan kita punya tempurung kepala di dalam, menyebabkan kecederaan pada otak. Sebab itulah kenapa tak digalakkan kita bermain kepala kawan kita, ataupun untuk bayi janganlah kita selalu nak gitu kan ke atas. Kenapa kita baling atas sakit. Kau memang dia gembira, tapi sebenarnya risiko. So inilah aplikasi konsep ataupun pemahaman tentang inertia. Okey. So dengan memahami konsep inertia, okey. Selain daripada kita contoh kita dalam kenderaan, okey, kita naik basikal. Okey, apa lagi kita tengok macam kita bila kita goncangkan sos tomato, okey, botol sos. Okey, bila kita jenis ke susah kan. Tapi kalau kita goncang dia akan keluar. Kenapa? Inertia. Bila kita goncang botol tu, dalam tu akan mula bergerak mengikut rentaknya. Okey, so lama kelamaan apa yang berlaku ialah inertia ini dia akan menyebabkan sos tadi akan terkeluar daripada botolnya sebab daya inertia yang dihasilkan oleh pergerakan botol tersebut. Okey, payung. Bila kita hujan sebagainya kan, nak keringkan payung, kita akan putarkan payung, dia akan keluar air kan. Okey, semua inertia. Bila payung bergerak, air yang berada atas payung tersebut juga akan mula bergerak. Bila payung berhenti, dia juga akan mengalami inertia. So dia akan menentang perubahan pada payung tersebut. So dia akan bergerak ke hadapan atau bergerak pada arah payung tadi berpusing, maksudnya dia akan mengeringkan payung tersebut. Okey, so ini ialah antara konsep ataupun aplikasi inertia. So bila kita tengok pada inertia ni, dia lebih kepada macam safety. Okey, bagaimana kita nak mengurangkan inertia terutama dalam kenderaan. Okey, so sebab itulah kalau kita tengok dalam ciri-ciri keselamatan dalam kita punya kenderaan, terutamanya kereta. Okey, so ada dua ciri utama, okey, yang sangat penting dalam kereta yang untuk mengurangkan inertia. Pertama ialah seat belt. Okey, ataupun pemakaian topi tali pinggang keledar. Okey, so bila kita pakai seat belt, okey, bila kita bergerak, suddenly bila ada kemalangan ke apa, okey, yang memberhentikan kita punya kenderaan, okey, seat belt ini dia akan akan mengurangkan kesan inertia kita untuk ke hadapan. Okey, berarti kita akan lebih selamat daripada kepala terhantar dekat steering. Okey, so itu fungsi seat belt. Patutlah pentingnya pakai seat belt dalam kereta, walaupun kamu berada di seat belakang sekalipun. Okey, pakai seat belt. Okay, sebab ini nak mengurangkan kesan inertia. Sebab kita tahu sama ada kereta yang kamu naik tu berhenti mengejutkan apa semua, tiba-tiba kamu tak akan seat belt, kamu akan tercampak ke luar. Pernah berlaku. Okey, so pakai seat belt. Yang kedua, yang paling penting lah safety-nya, yang bagi saya ialah headrest. Okey, kalau nak dekat kereta kamu, dekat seat ayah kamu, seat mandu, seat passenger, mesti ada headrest. Okay, so headrest pun penting untuk nak mengurangkan inertia. Sebab apa? Sebab the same thing, bila kamu bergerak, kenderaan bergerak, suddenly stop, kamu akan mengalami inertia ke depan. Okay, betul? Tapi bila kamu mengalami inertia ke depan, kamu juga akan mengalami inertia ke belakang juga. Sebab bila kenderaan tadi dia bergerak, kamu akan bergerak sama dengan dia. Bila dia stop, kamu akan bergerak, so kamu ke depan, kamu inertia ke depan. Dan bila habis saja ke depan, kamu akan follow. Okay, kamu akan follow movement kenderaan tersebut. So daripada stop, daripada bergerak ke stop, so kamu pun bergerak depan, inertia pertama, dan kamu akan stop, kamu akan ke belakang balik. Okay, so 1 and 2. So bila kamu mengalami the second inertia, okay, untuk berada dalam posisinya kenderaan tersebut berada sekarang, iaitu pegun, kamu akan daripada ke depan, kamu akan injak ke belakang. Okay, so kalaulah tiada headrest di belakang, okay, ketika the second inertia tu bertindak ke atas kamu boleh kamu punya leher ni boleh melentik ke belakang dan boleh mematahkan kamu punya spinal column ni. Okay, cervical column kamu boleh terpatah. Okay, tulang-tulang cervical kamu boleh terpatah, dia boleh snap. Okay, kamu punya saraf tunjang pun boleh snap, menyebabkan kamu akan instant death. Okay, sebab itulah kenapa dalam kenderaan bukan suka-suka yang dia buat headrest tersebut. Tidak, ada sebab dia buat headrest tersebut. Okay, untuk nak mengurangkan the second inertia. Okay, ketika mana kenderaan mengalami perubahan yang mendadak. Okay, first, second. Okay, so ini adalah dua penciptaan yang sangat penting, iaitu tali pinggang keledar dan juga alas kepala ataupun kita sebagai headrest. Sebab itulah
penting yang kamu kena faham kenapa design kereta tersebut seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Okey, dan kenapa peraturan memandu mesti pakai seatbelt sebelum kita bergerak. Okey, so ambil apa benda yang baik. Sebab apa? Sebab ini semua nak menyelamatkan ataupun nak mengurangkan risiko daripada kita tercedera. Okey, ini ialah tentang konsep inersia secara am. Okey, so baca, fahamkan. Okey, untuk hari ini saya tak ada bagi apa-apa kerja. Okey, semua nak kamu baca dan fahamkan tentang topik inersia. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.